Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, taufik serta hidayah daripadanya. Kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab ringkasan Riyadhus Salihin. Pada minggu ini kita akan sambung hadis yang kedua berkenaan dengan iman dan juga Islam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a 'alaina rajulun شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Terjemahannya, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, mempunyai rambut yang sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bermusafir, dan tidak seorang pun daripada kalangan kami yang mengenalinya.
lelaki yang datang kepada Nabi ni adalah malaikat. Antara perkara yang ulama keluarkan daripada cara malaikat Jibril alaihi salam datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang hal-hal teras di dalam agama. Beliau datang dengan keadaan yang bersih, pakaian yang sangat putih, rambut sangat hitam, maknanya tidak ada kesan-kesan perjalanan kusuk masai, terurus. Maka ulama mengatakan seseorang yang hendak memperolehi sesuatu ilmu daripada gurunya ataupun daripada ulama, maka yang terbaiknya ialah dia datang dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang kemas, nak masuk jumpa dengan para ulama ni. Sebagaimana kita nak berjumpa dengan pembesar-pembesar, orang-orang besar dari segi keduniaan, kita uruskan diri kita dengan penampilan kita nampak lebih baik, dengan pakaiannya, bajunya, seluarnya. Begitu juga untuk kita ambil ilmu daripada guru, maka adabnya begitu. Adabnya begitu, datang dengan keadaan yang baik. Bukan kita kata sebab nak pergi madrasah je, kita pun pakai lebih kurang je. Sama juga macam kita nak beribadat, nak menghadap Tuhan, ibadat pada Allah, nak solat, maka sebaiknya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, datang untuk menyempurnakan perintah Allah tu dengan keadaan diri kita yang terbaik, dari segi luarannya, dari segi zahir dan batinnya, dua-dua nak dalam keadaan baik. Sebab tu antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, contohnya dalam bab solat, Nabi suruh tunggu solat supaya kita dapat masuk ke dalam solat dalam keadaan yang sempurna. Hati kita telah ada tumpuan yang penuh untuk solat. Bukan kita datang daripada luar gaduh-gaduh dengan segala fikiran berkenaan dengan macam-macam perkara, kemudian kita pun mari masuk dalam solat. Beza, dia ada beza. Tidak ada seorang pun daripada kalangan kami yang mengenalinya. Di kalangan para sahabat tak kenal mai mana ni orang ni, tak aja tengok. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyandarkan kedua-dua lututnya ke lutut baginda. Mari duduk dekat. Mari dia duduk dekat. Ini juga di antara adab satu orang pelajar ketika hendak mengambil ilmu daripada guru dia, maka dia duduk hampir dengan guru dia, dekat dengan guru dia, tanda dia beradab. Dan meletakkan kedua-dua telapak tangannya di atas paha baginda. Dia berkata, "Wahai Muhammad, khabarkan kepada saya tentang Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu menunaikan ibadah haji di Baitullah jika kamu mampu pergi ke sana."
Ini adalah hakikat kesempurnaan Islam seseorang. Seseorang yang nak sempurna agama dia, maka ini asasnya. Kalau apa-apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita sempurnakan dalam diri kita, insya-Allah bahagian-bahagian agama yang lain pun akan jadi sempurna. Kalau setakat Islam sahaja, cukup dengan mengucap 2 kalimah syahadah, Islam jadi Islam. Tapi untuk sempurna Islam tu, dia perlu disertai dengan amal-amal, solatnya, zakatnya, ibadah hajinya, puasanya. Disempurnakan amal-amal ini, insya-Allah amalan-amalan agama yang lain akan datang juga, akan masuk. Sebab ni dia punya asasnya. Dia berkata, kamu benar. Ini Jibril kata pada Nabi, betul apa yang kamu cakap. Kami berasa heran. Dia bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Biasa orang kalau tanya ni dia tak tahu, sebab tu dia tanya. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, tanya tentang Islam. Lepas tu dia kata betul. Dia pula mengesahkan apa yang Nabi sabdakan. Sebab tu sahabat-sahabat pun pelik, macam mana ni? Dia berkata lagi, khabarkan pula kepada saya tentang iman. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman ialah kamu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini kita meyakini, membenarkan dengan hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha wujud. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan segala sifat kemuliaan, ketinggian. Allah taala maha suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Para malaikatnya, beriman juga dengan para malaikat. Seseorang yang beriman, dia wajib mengimani malaikat-malaikat Allah. Dia membenarkan di dalam hatinya bahawa malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan secara khusus, diberi kemuliaan, dan mereka juga adalah hamba-hamba Allah yang sentiasa taat pada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak ingkar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka. Mereka tidak memaksiati Allah, tidak mengingkari Allah, apa-apa sahaja yang Allah perintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa sahaja yang mereka disuruh. Ini kita wajib beriman. Kitab-kitabnya, beriman dengan kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab utamanya ada 4. Antaranya Al-Quran. Kita wajib mengimani bahawa Al-Quran itu adalah kitabullah. Lafaz-lafaz yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah lafaz-lafaz yang sama dengan kalam nafsi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para rasulnya, beriman dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya yang masyhur 313. Bilangan rasul ni kalau ikut 124,000.
utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala utuskan atas muka bumi ni. Kemudian di antara rasul-rasul itu yang wajib kita beriman 25 orang rasul. Dia kena beriman. Sebahagian besar mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian hari kiamat, dalam bahasa Arab dia guna wal yaumil akhir, beriman dengan hari yang akhir. Kenapa hari kiamat disebut hari yang akhir, hari yang terakhir? Ulama mengatakan kerana kiamat akan berlaku pada waktu siang. Dalam bahasa Arab bila sebut yaum, yaum ni dia merujuk kepada waktu siang. Dia ada yaum dengan lail, yaumun wa lailun, siang malam. Kiamat akan berlaku pada waktu siang, dan selepas itu tak akan ada lagi malam. Selepas itu tidak akan ada lagi malam. Itulah siang yang terakhir dunia ni. Tak ada dah, lepas tu habis, hancur lah. Tak ada malam dah kat dunia ni. Sebab tu di dalam bahasa Arab ataupun disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam wal yaumil akhir, beriman dengan hari yang terakhir, yakni hari kiamat. Siang lah kita kata. Bahasa Malaysia biasa kita sebut hari. Orang kita kalau kata hari, difaham 24 jam, sehari semalam. Tapi dalam bahasa Arab sebenarnya perkataan al-yaum itu merujuk kepada waktu siang. Waktu siang bermula daripada masuk waktu subuh sampailah sebelum masuk waktu maghrib. Itu dipanggil siang. Masuk saja waktu maghrib sehingga sebelum subuh dipanggil malam. Siang malam. Dan kamu beriman dengan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Taala telah tentukan. Allah Taala yang telah menciptakan segala keadaan, segala perbuatan, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang tetapkan segala-galanya. Apa sahaja yang berlaku kepada kita ni semua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang baik maupun yang buruk. Ketentuan Allah Taala tadi kita ni ada ketentuan yang baik, kita suka, gembira. Ada juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala tadi kita ni ketentuan yang kita tak suka. Jatuh sakit, ditimpa musibah, barang hilang contohnya. Ini juga ketentuan Allah yang wajib kita beriman. Semua daripada Allah belaka. Dia pun berkata kamu benar. Dia bertanya lagi, khabarkan juga kepada saya tentang ihsan. Tentang ihsan. Sifat ihsan ini adalah sifat yang akan menjadikan amalan kita ini amalan yang berkualiti. Amalan kita ini mempunyai kerohanian yang tinggi apabila dalam amalan kita itu ada sifat ihsan. Di dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita dua martabat ataupun dua kedudukan ataupun tingkatan sifat ihsan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu usaha supaya ibadat kita ni sampai ke tingkatan ihsan ni. Kalau tidak ada tingkatan ihsan ni, maka amal kita tu kosong. Dia tidak ada kualiti. Kena ada salah satu daripada dua tingkatan ni.
Jadi dia berkata, khabarkan juga kepada saya tentang ihsan. Baginda menjawab, ihsan ialah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini tingkatan yang pertama. Kita beribadat kepada Allah, apa-apa amalan yang kita buat, dalam amal itu kita begitu tumpuan kita pada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bertakluk dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita rasa macam kita nampak. Maksud macam kita nampak Allah Subhanahu wa taala, Allah nampak kita. Baru dia jadi. Contoh kalau kita buat sesuatu, kita ni pekerja, buat sesuatu, ada beza. Kita buat, kita nampak majikan kita, tapi dia tak nampak kita, kita nampak dia. Satu lagi keadaan, kita nampak dia, dia nampak kita. Mana lebih, kita kata lebih, kita buat kerja tu dengan lebih bersungguh? Bila kita nampak dia dan dia nampak kita juga. Oh, kita buat sungguh. Kalau setakat kita nampak dia, kita pun main tengok-tengok gitu je lah. Buat lebih kurang. Jadi maksud kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, yakni Allah juga melihat kamu. Kamu melihat Allah, Allah melihat kamu. Kita solat seolah-olah kita rasa dapat melihat Allah dan Allah melihat kita. Dua hala. Waktu tu ibadat kita ni insya-Allah kita akan buat dengan sempurna. Akan buat dengan sempurna. Macam pelajar lah, anak murid semayang sebelah tok guru, memang comel semayang dia. Sebelah tok guru dia semayang. Ataupun dia duduk depan, tok guru duduk belakang. Memang jadi baik Ini tingkatan yang pertama. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti melihatmu. Ini tingkatan yang kedua. Kalaulah kita tak mampu untuk menghadirkan hati kita sehingga kita rasa kita ni lihat Allah. Tingkatan yang kedua, dalam setiap amal kita, kita kena rasa Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Kita kena tahu. Zaman kita sekarang ni macam ke CCTV lah. CCTV, anda diperhatikan. Kita tengah semayang, walaupun dalam keadaan gelap gelita, tak ada siapa pun tahu, tapi kita kena yakin Allah maha melihat. Allah sentiasa melihat kita buat apa. Kan waktu ramai-ramai ni sempurna. Bila tanya seorang diri, kita buat lebih kurang pula. Tak. Setiap masa, di mana sahaja, dalam apa keadaan pun, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan Allah sentiasa melihat kita. Hari ini kita berani culas di dalam amalan-amalan kita sebab tak ada perasaan ni. Kita tak rasa. Kita tak rasa Allah Ta'ala melihat kita. Jadi kita pun relax, tak rasa apa. Tak? Dia semayang awal waktu ke, semayang tengah waktu ke, semayang akhir waktu ke, kita tak rasa apa-apa sebab kita tak rasa Allah Ta'ala melihat kita. Orang yang rasa Allah Ta'ala melihat dia, maka dia tak boleh nak buat gitu. Kalau dia buat, pasti dia akan rasa bersalah. Akan rasa bersalah. Ini sifat yang perlu ada dalam amal kita supaya amal kita ni berkualiti. Berkualiti. Kalau tidak ada sifat ihsan ni,
maka amalan kita terdedah kepada kekurangan yang sangat banyak. Kekurangan yang sangat banyak. Dia berkata, khabarkan kepada saya tentang hari kiamat, bilakah ia berlaku? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ditanya tentangnya tidak tahu berbanding orang yang bertanya. Kalau ikut bahasa Arab dia, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Sama je, dua-dua tak tahu. Dua-dua tidak tahu. Sebab hari kiamat ni dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu hari kiamat bila, mudah. Kalau Nabi beritahu dah tahun 2030 kiamat, senang. Tapi tak ada beritahu. Dan ilmu tentang hari kiamat ni hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pada sesiapa. Sebab tu Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Saya sama ke macam awak juga, tak tahu. Dia berkata lagi, kalau begitu khabarkan kepada saya tentang tanda-tandanya. Kalau tak tahu secara tepat bila akan berlaku, beritahulah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ni adalah tanda-tanda secara umum. Tanda-tanda kiamat ni ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil. Contoh macam mari Dajjal, Nabi Isa alaihissalam turun, Ya'juj Ma'juj, ni semua tanda-tanda kiamat yang besar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tandanya ialah seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Antalidal amatu rabbataha. Maksud daripada wanita melahirkan tuannya, ada beberapa pandangan ulama berkenaan dengan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, yang paling hampir dengan zaman kita ni lah, mudah nak faham, ialah ini adalah bahasa kiasan. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada hamba wanita melahir tuannya ni, isyarat kepada akan berlaku sifat derhaka daripada anak terhadap ibunya. Akan jadi banyak. Itu antara tanda-tanda kiamat. Anak ni tidak hormat kepada ibu yang melahirkan dia, derhaka kepada ibu yang melahirkan dia, marah kepada ibu dia, caci ibu dia, hina ibu dia, seolah-olah dia tu tuan, ibu dia tu hamba. Anak ni tuan, ibu hamba. Ini tanda-tanda kiamat. Apabila banyaknya berlaku al-uquq. Uquq ni dalam bahasa Malaysia bila diterjemah, dia memberi makna perbuatan anak tidak taat kepada ibu, derhaka kepada ibunya. Dia buat ibu dia tu macam ke hamba dia, suruh buat tu buat ni, salah marah, rendahkan ibu dia.
Bila berlaku dengan banyak, itu tanda kiamat. Wallahu alam, zaman kita ni kita boleh kata banyak ke tak banyak. Itu tanda dia. Maknanya apabila dunia hampir kepada penghujungnya, maka ini akan berlaku. Dan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabdakan ni, benda ni pasti berlaku. Pasti berlaku. Kemudian kamu akan menyaksikan orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, lagi fakir, serta mengembala kambing, sedang bermegah-megah dalam meninggikan pelbagai binaan. Ini juga kata ulama merujuk kepada bahasa kiasan. Dia Nabi SAW isyaratkan kepada apabila hampir dengan kiamat akan berlaku urusan-urusan penting ini, urusan-urusan penting di dalam agama akan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Urusan-urusan yang penting dalam agama ni akan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, sehingga berlaku bermacam-macam kerosakan. Kemudian orang tersebut berlalu pergi dan saya tinggal di rumah selama beberapa ketika. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, "Wahai Umar, adakah kamu tahu siapakah lelaki yang bertanya itu?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril alaihi salam. Dia datang kepada kalian sambil mengajarkan kalian tentang agama kalian." Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril alaihi salam untuk mengajar asas agama. Asas agama kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di dalam hadis ni ulama mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam memberi penerangan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita berkenaan dengan tanda-tanda yang setiap orang daripada kita perlu memberi perhatian untuk kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman Nabi lagi, Nabi dah beritahu dah tanda-tanda kiamat. Kita ni dah berapa hampir 1500 tahun daripada hijrah Nabi. Maknanya makin jauh ke makin dekat? Makin dekat lah. Memang sangat dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dengan hadis yang dibacakan ini untuk kita lebih meningkatkan kualiti iman kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kejayaan kepada kita di kehidupan dunia ini dan juga di kehidupan akhirat yang kekal abadi. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada saya dan kita semua untuk kita amalkan apa yang disampaikan pada malam ini dan kita sebarkan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir di dalam majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.